Salam sejahtera. Kembali bersama saya Zurati Dalimi. Dalam video saya pada kali ini bertajuk cara membangunkan produk baru di pasaran. Di dalam video ini saya akan menyentuh berkenaan pertama, apa itu produk baru? Yang kedua, apa kepentingan produk baru? Yang ketiga, bagaimana syarikat boleh mendapatkan produk-produk baru? Yang keempat, apakah kategori produk baru? Yang kelima, apakah langkah-langkah pembangunan produk baru? Dan yang keenam, apakah sebab-sebab kegagalan produk baru? Teruskan bersama saya selepas ini. Perkara yang pertama ingin disentuh ialah apa itu produk baru? Produk baru adalah terdiri dari barangan atau perkhidmatan. Ada dua situasi di sini. Sama ada produk yang baru di dalam pasaran, dan yang kedua, sama ada produk itu baru bagi syarikat pengeluar tersebut. Biar saya mengulas sedikit maksudnya. Yang pertama, baru kepada pasaran. Bererti produk belum wujud lagi di pasaran. Saya percaya ramai orang yang ada idea untuk mencipta produk yang baru ini, tetapi kebanyakan mereka tidak tahu cara nak menciptanya. Akhirnya mereka akan abaikan saja atau beranggapan memang mustahil boleh diwujudkan di pasaran. Sebagai contoh, pada tahun 1970-an dahulu, saya masih bersekolah. Saya ada terfikir bagus juga kalau ramai yang memiliki walkie-talkie seperti yang anggota polis dan tentera gunakan. Pada ketika itu, tak terfikir sama sekali hampir setiap orang dewasa di negara kita akan memiliki telefon bimbit mulai tahun 2000. Pada masa itu, hanya ada dua jenis telefon, iaitu telefon telekom berwayar di rumah dan telefon awam di pondok telefon di tepi jalan. Sekarang dah tahun 2020, bukan saja telefon bimbit, tetapi telah wujud smartphone berinternet dengan pelbagai aplikasi di dalamnya. Syarikat pembuat telefon bermula dari syarikat bersaiz kecil, telah berkembang menjadi syarikat yang besar dengan pasaran ke seluruh dunia. Lihat betapa besar kesan mencipta produk baru kepada dunia perniagaan dan pekerjaan. Bayangkan, andai kata salah satu syarikat pengeluar smartphone itu adalah milik anda. Jenis produk baru yang kedua adalah baharu kepada syarikat yang mengeluarkannya. Bererti jenis produk yang nak dikeluarkan sudah berada di pasaran terlebih dahulu, yang telah dikeluarkan oleh syarikat pesaing yang lain. Sebagai contoh, produk telefon GSM model Nokia 1011 ciptaan Nokia Corporation telah mula dijual di pasaran pada tahun 1992. Kemudian, syarikat Apple pula telah mencipta dan mengeluarkan smartphone pertamanya iPod pada tahun 2007. Diikuti pula pengeluaran oleh syarikat-syarikat lain seperti Samsung, Oppo, Vivo, Huawei, Xiaomi dan bermacam-macam jenama smartphone lagi. Kalau anda mahu, suatu hari nanti anda juga boleh mengeluarkan produk smartphone baharu berjenama milik anda sendiri untuk berada di pasaran. Ini tidak mustahil sekiranya anda usahakannya bersungguh-sungguh. Perkara yang kedua, apa kepentingan produk baru? Di sini saya senaraikan dua kepentingan produk baru. Yang pertama, untuk pertumbuhan dan keuntungan syarikat. Dan yang kedua, bagi menggantikan produk yang lusuh. Produk baru memerlukan pembuat mengenal pasti keperluan dan kemudian mengembangkan penyelesaian secara kreatif untuk menjadikan hidup lebih mudah, lebih selamat atau lebih menyeronokkan. Penghasilan produk baru adalah penting bersesuaian dengan keadaan semasa kerana berlakunya perubahan citarasa pengguna dan kemajuan teknologi. Produk yang telah lama di pasaran perlu pengubahsuaian. Jika tidak, produk tersebut akan menjadi usang. Ianya akan memberi kesan terhadap jualan dan keuntungan organisasi. Produk baru yang inovatif adalah berisiko kerana anda tidak tahu bagaimana pengguna akan bertindak balas terhadap sesuatu yang baru.
Inilah sebabnya mengapa membangunkan produk baru dengan betul adalah penting. Perkara yang ketiga, bagaimana syarikat boleh mendapatkan produk-produk baru? Pertama, membeli syarikat yang menghasilkan produk baru tersebut. Yang kedua, membeli paten atau lesen untuk menghasilkan produk orang lain. Dan yang ketiga, melalui penyelidikan dan pembangunan syarikat sendiri. Perkara yang keempat, apakah kategori produk baru? Yang pertama, produk baru yang belum pernah wujud di pasaran. Kategori kedua, penambahan jenis produk yang dah ada di pasaran tetapi ciri-ciri produknya sedikit berbeza. Contohnya, dah ada cendol pulut dan cendol durian, anda juallah cendol cempedak pula. Kategori yang ketiga, pembaikan produk sedia ada. Modifikasi atau tambah baik produk yang sedia ada dan dilancarkan semula sebagai produk baru yang ada ciri-ciri yang unik pada produk tersebut. Contohnya, dah ada pusat tuition di dalam bilik darjah atau datang ke rumah, anda buatlah pusat tuition secara online menggunakan aplikasi Zoom atau video conference. Cikgu mengajar dan berbincang dengan pelajarnya di depan komputer di rumah saja. Yang bayar yuran akan menerima meeting ID, password dan jadual pembelajarannya. Kategori keempat, produk reposisi. Ada produk yang disasarkan kepada pasaran atau segmen pasaran yang baru. Contoh yang dah ada, makanan sushi enak, tetapi hanya dijual di negara Jepun. Diandaikan tiada kedai yang menjual sushi di Malaysia. Apabila anda berjaya belajar membuat sushi yang enak sama ada dari orang Jepun atau melalui resepinya, anda bukalah kedai makanan sushi di Kuala Lumpur. Kategori kelima, produk harga rendah. Produk yang menyediakan prestasi serupa dengan produk pesaing dengan harga yang lebih rendah. Contohnya, kadar upah tukar minyak enjin kereta dan oil filter di bengkel pada masa ini ialah RM20. Kalau anda mengenakan upah RM10 untuk tugasan yang sama, akan lebih ramai pelanggan yang akan buat servis enjin kereta mereka di bengkel anda. Perkara yang kelima, apakah langkah-langkah pembangunan produk baru? Pertama, mewujudkan pasukan projek produk baru. Setiap produk baru yang berpotensi memerlukan pasukan pembangunan khusus. Anda perlu menyertakan orang dengan pelbagai kemahiran. Sebagai contoh, pakar teknikal, pemasaran, pembelian bahan mentah dan komponen, dan pengedaran produk. Semua ahli pasukan perlu memahami objektif perniagaan syarikat. Langkah yang kedua, penjanaan idea-idea. Carian sistematik untuk idea-idea produk baru melalui pertama, sumber dalaman, merujuk kepada penyelidikan dan pembangunan syarikat sendiri. Sumber kedua ialah sumber luaran, merujuk kepada di luar syarikat seperti pelanggan, pesaing, pengedar, pembekal dan firma-firma reka bentuk di luar. Langkah yang ketiga, membangunkan idea. Mempertimbangkan spesifikasi yang boleh menarik permintaan pelanggan. Mengkaji idea-idea produk baru untuk memilih yang terbaik dan menggugurkan yang kurang berpotensi secepat mungkin. Contohnya, reka bentuk, kemudahan penggunaan dan manfaat prestasinya. Langkah yang keempat, pembangunan dan pengujian konsep. Buatlah perancangan, mula membina prototipe, label menjelaskan pelbagai ciri dan fungsi. Ketahui apa yang orang suka dan tidak suka tentang produk yang sedia ada. Pastikan pelanggan akan memilih produk atau perkhidmatan anda dan bukannya dari pesaing, baik sekarang dan pada masa akan datang. Langkah yang kelima, pelaburan dan kawalan kos. Rancang sebarang pelaburan dengan teliti dan mengawal kos anda dengan ketat. Ingat bahawa kos anda termasuk perjawatan, bahan, teknologi, reka bentuk produk, penyelidikan pasaran, prototipe dan kos overhead tambahan. Mencari sokongan pelbagai geran kerajaan dan rebate cukai
boleh didapati untuk penyelidikan dan pembangunan produk baru. Langkah yang keenam, komersialisasi. Buat keputusan ke atas. Pertama, masa yang sesuai untuk memasarkan produk. Yang kedua, tempat untuk memasarkan produk seperti lokasi berdekatan, daerah, negeri atau antarabangsa. Dan yang akhir sekali, membangunkan pelan pemasaran. Perkara yang keenam dan terakhir, apakah sebab-sebab kegagalan produk baru? Yang pertama, harga yang terlalu tinggi. Oh, mahal sangatlah, tak mampulah nak beli. Yang kedua, reka bentuk yang lemah. Kereta model baru tu macam bentuk keranda mayat lah. Yang ketiga, pemposisian yang tidak betul. Sebagai contoh, menjual buku edisi terbaru sekolah rendah di sekolah menengah. Sebab yang keempat, pemasaran yang salah. Hanya tunggu pelanggan datang membeli, tak payah visit pelanggan. Sebab yang kelima, promosi tidak berkesan. Hanya membuat promosi melalui roadshow saja. Tiada menggunakan sosial media dan sebagainya. Sebab yang keenam, pengaruh pengurusan. Kurang ilmu perniagaan, hanya nak menjual produk saja. Yang ketujuh, kos pembangunan yang tinggi. Nak beli bahan mentah dan mesin tak cukup sumber pembiayaan. Dan yang ke-8, persaingan. Tak nak usaha lebih, takut kepada pesaing. Membiarkan pesaing terus maju. Baiklah, setakat ini saja yang dapat saya kongsikan idea cara membangunkan produk baru di pasaran. Jika anda mendapati diri anda bergelut untuk memikirkan semuanya ini, ingatlah bahawa setiap produk yang datang sebelum anda terpaksa mengatasi cabaran yang sama. Sekiranya anda suka video ini, sila tekan like dan subscribe channel YouTube saya. Sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.